kat dia. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana pagi ini kita dapat lagi bertemu ataupun bersua di ruang Facebook Live Lembaga Muzium Negeri Kedah Darul Aman. Untuk sesi kali ini adalah sesi sembang sejarah at Muzium Kedah 2020 bagi bilangan yang kedua. Jadi sebelum kita mula, saya minta mana yang dapat mengikuti siaran ini, minta tolong like dan juga share lah sesi sembang kita ni supaya ramai orang lagi boleh dapat mengikuti dan juga dapat ambil manfaat daripada apa yang akan kita perkatakan pada hari ini lah. Okay, jadi tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kerana sudi bersama-sama ataupun follow kita punya Facebook Live pada hari ini. Macam mana yang saya kata awal tadi, ini adalah kali kedua lah kita mengadakan sembang sejarah at Muzium Kedah 2020. Pada hari ini kita akan membawakan tajuk Keris Kedah, Sejarah Dijaga, Warisan Dipelihara. Keris ini memang dah jadi satu sinonim lah. Dah menjadi satu identiti khusus kita orang Melayu ni. Cuma selama hari ini dekat yang kita tahu, keris ni tak banyak yang kita tahu pasal keris, nama-nama keris dan sebagainya lah. Jadi hari ini kita akan membawakan tajuk Keris Kedah, yang mana kita akan membincangkan secara lebih lanjut lagi berkaitan dengan keris Kedah ni. Jadi pada hari ini tuan-tuan dan puan-puan, kita telah membawakan seorang yang ahli ataupun pakar dalam bidang perkerisan Kedah ni lah. Beliau yang saya maksudkan ialah saudara Fairuz Azian bin Ismail yang mewakili Persatuan Persaudaraan Pusaka Kedah. Cik Fairuz? Ya, saya itu. Bang? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah sihat noh. Alhamdulillah sihat. Jadi itu semua benar. Ya, jadi Cik Fairuz, terima kasihlah bagi pihak Lembaga Muzium Negeri Kedah kerana Cik Fairuz sudi terima undangan kami pada pagi inilah. Saya pun nak mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak Muzium Negeri Kedah dan khususnya kepada Tuan Pengarah dan juga Cik Zul serta kru-kru lah yang terlibat untuk menjayakan program kita pada hari ini. Okey, Cik Fairuz ya, sebelum kita teruskan kepada sesi sembang ataupun kita nak bersembang ataupun bercerita pasal keris Kedah ni, saya rasa lebih eloklah Cik Fairuz cerita sikitlah
pasal ataupun bagi maklumat kat kami ni sikit pasal Persatuan Persaudaraan Pusaka Kedah ni. Ya, ya. Macam mana soal tarikh bila Macam ditubuhkan? mana? Ya. Baik. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya ucapkan kepada saudara moderator kita, Cik Zulkifli bin Mat. Saya ambil peluang juga untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan Pengarah kita, Tuan Suhaidi bin Syukri, dan juga kru kita dan juga semua staf Muzium Negeri Kedah. Baik, pihak Muzium Udarakan hari ini kita rasakan sangat Pusaka Kedah ni. Sejarah dia macam ni. Persaudaraan Pusaka Kedah ni sebuah inisiatif sebenarnya. Dia bukannya sebuah persatuan tetapi sebuah inisiatif yang dianjurkan, yang diwujudkan di bawah sebuah seliaan syarikat iaitu yang bernama Khazanah Warisan Al-Fairuzi. Syarikat ini ditubuhkan pada tahun 2014. Jadi kelompok kami ni yang berada di dalam grup kita sebut secara ringkas PPK ni terdiri daripada 7 orang. Kesemuanya adalah anak-anak negeri Kedah. Jadi asalnya kami mempunyai minat yang sama, iaitu untuk orang kata apa, mengkaji tentang khazanah warisan kebudayaan Melayu, khususnya apa saja yang berkaitan dengan adat resan dan kebudayaan orang Melayu di negeri Kedah. Maka salah satu orang kata apa subjek untuk apa ni yang kita tidak pakaian ataupun berbusana. Jadi kami yang 7 orang ni sebelum ni hanya berbincang, berdialog melalui Facebook, melalui WhatsApp untuk berbincang apa-apa topik kan. Sebab ada di antara kami yang duduk di negeri Pahang, ada yang duduk di sebelah Kuala Lumpur dan Selangor, dan sebahagiannya duduk inisiatif lah agar apa yang pihak PPK mengkaji ataupun temui, kita dapat kongsi dengan rakan-rakan peminat yang lain yang berkaitan dengan keris Kedah itu sendiri. Jadi pada tahun 2017 secara ofisial lah kami 7 orang ni orang kata apa bersetuju dan kami tubuhkan satu inisiatif, satu brand Okey, terima kasih atas penerangan berkaitan dengan Persatuan Persaudaraan Pusaka Kedah tu tadi. Jadi kami khususnya lah pihak muzium amat bersyukurlah kerana sekarang ni selain daripada Persatuan Persaudaraan ni dah ada banyak dah individu persatuan-persatuan yang berminat ataupun ada usaha
bersama-sama dengan muzium untuk mengangkat kembali warisan dan juga sejarah berkaitan Mari Kedah Nur Rahman ni lah. Okay, jadi Cik Ferus, Ya. kita akan teruskan kepada sesi sembang kita ya. Baik, insyaAllah. Line okey kah Cik Ferus sana? Ada sangkut-sangkut sikit. Ya. Ada jig sikit. Delay sikit. Okey, baik. Tak apa, kita teruskan kepada kita punya sesi sembang lah, no? Ya, baik. Okey, Cik Ferus, kita nak tanya, okey, Ya. apa yang dimaksudkan kerih ataupun perkerisan tu? Boleh Cik Feruskan jelaskan pada kita? Okey, baik. Soalan asas lah, no. Apa itu keris dan apa itu pula yang dimaksudkan dengan perkerisan, ya. Okey, keris kita boleh orang katakan fokuskan ataupun rumuskan, iaitu suatu objek yang mempunyai ciri-ciri atau sifat-sifat keris adanya mata keris. Yang kedua, haruslah keris itu berpakaian ataupun bersarung. Yang ketiga, dia mestilah berhulu. Ini secara dasar, secara basicnya, apa itu yang dikatakan sebuah keris. Jadi keris yang kalau kita jumpa secara kebanyakannya mestilah mempunyai ciri-ciri ini. Yang mempunyai bilah, sama ada bilah bermata lurus ataupun berluk. Jadi apa itu keris adalah kita katakan dia mempunyai ciri-ciri inilah. Okey, balik kepada soalan yang kedua, apa itu perkerisan? Okey, bila kita sebut perkerisan ni, dia menjangkaui satu ruang lingkup yang lebih luas lah. Yang lebih luas, yang tadi kita sebut keris tu ada satu khusus kepada satu objek. Yang bila disebutkan tentang apa itu perkerisan, dia lebih luas. Kerana ia melibatkan tidak boleh lari daripada apa orang kata adat budaya, kesenian, adat resam kita yang terkait dengan suku kaum dan juga terkait dengan kita punya keagamaan, agama Islam. Kemudian terkait juga dengan kita punya kerajaan ataupun kesultanan dan juga kenegerian. Jadi skupnya lebih meluas apabila kita sebut tentang apa itu perkerisan. Okey, keris kita katakan kita boleh bahagikan kepada dua skup yang besar, yang utama. Yang pertama, keris itu sendiri sebagai apa orang kata lambang kedaulatan ataupun darjat kepada institusi sesebuah kerajaan Melayu di Nusantara ni. Jadi kalau kita tengok sejarah ataupun kita baca sejarah kerajaan Nusantara ataupun kita mendapat melihat gambar-gambar lama yang ada di muzium, di dalam buku-buku ataupun dalam jurnal, kita dapat lihat gambar-gambar kerajaan di Nusantara ni pasti ada diiringi dengan berbagai jenis keris. Walaupun bentuknya tidak sama, berbeza, tetapi keris menjadi salah satu alat kebesaran kepada kesultanan yang menjadi satu lambang kebanggaan ataupun darjat kepada kerajaan itu sendiri. Itu salah satu skop. Kemudiannya keris sebagai senjata. Ada dua pendapat daripada pengkaji ataupun orang-orang lama daripada dalam bidang perkerisan mengatakan
keris, keutamaan keris itu sebenarnya adalah lambang kepada jati diri, yang seperti macam mana saya sebutkan dulu tadi. Dan yang keduanya barulah dijadikan sebagai senjata. Sebab itu kalau kita tengok apa orang kata, orang yang memakai keris ni sangat jarang ataupun sangat payahlah untuk mengeluarkan kerisnya ataupun menghunuskan kerisnya, tidak tentu pasal, yang orang kata. Jadi keris ni salah satu orang kata apa, kita senang kata dia macam maruah diri kita lah, maruah bangsa Melayu lah. Nanti saya akan cuba jelaskan lah lebih lanjut apa yang dimaksudkan dengan orang kata maruah diri seseorang, diri Melayu tu ada pada sebilah keris. Okey, selain daripada menjadi lambang kedaulatan dan institusi beraja, dia juga menjadi satu contoh ataupun satu orang kata pembukti kepada teknologi yang ada kepada orang Melayu. Kalau kita tengok di bangsa-bangsa lain, mungkin mereka ada tamadun mereka tunjukkan dengan bangunan-bangunan yang dipahat daripada gunung-gunung ataupun candi-candi. Tetapi teknologi pada orang Melayu ini, rahsianya ataupun orang kata kita boleh kupas ataupun selidik ataupun kita boleh lihat hanya pada sebilah keris. Kerana pada sebilah keris itu dia ada teknologi logam. Di dalamnya ada teknologi logam. Walaupun dia sebilah keris yang kecil yang kita selitkan di pinggang, tetapi bagi orang yang mengkaji tentang keris, dia akan dapat cungkil rahsia kehebatan Melayu itu sendiri. Yang pertama, seni logam. Yang kedua, seni perkayuan. Yang ketiga, seni batu permata ataupun intan-intan permata yang apa orang kata selalu kita jumpai pada keris-keris sebagai hiasan. Selain itu, teknologi pada sebelah keris itu kita dapat orang kata apa, kita dapat kaitkan bagaimana dengan unsur-unsur yang digunakan di dalam pembuatan sebelah keris itu, seperti penggunaan api, penggunaan air, angin dan orang kata apa, bahan-bahan lain seperti apa untuk menjadikan sebilah keris itu. Jadi nampak simple, nampak macam orang kata apa, ringkas saja, tetapi penggunaan bahan-bahan tadi untuk menghasilkan sebilah keris haruslah kita mempunyai ilmu untuk menadunkan kesemuanya. Itu apa orang kata penerangan dari sudut. Ya. Itu yang dinamakan dengan keris. Jadi daripada penerangan ataupun maklumat yang disampaikan oleh Cik Fadu saat ni, kita boleh katakanlah yang pertamanya, keris itu merupakan lambang ataupun ada tinti yang juga merupakan maruah bagi orang Melayu lah. Betul. Daripada bawah sampailah ke peringkat atasan raja-raja. No? Ya, betul. Okey, yang keduanya, penciptaan keris itu sendiri, dia mengandungi falsafah rahsia yang tersendiri, yang mana sekaligus menunjukkan akan ketinggian akal dan budi orang Melayu itu sendiri. Betul Cik Fadu? Ya.
Ya, betul. Tepat sekali. Okey, kita pergi kepada apa soalan yang seterusnya lah. Ya. Kerih ni setakat macam saya lah, setakat yang kita tahu kalau di Malaysia ni yang kita tahu kerih semenanjung sajalah. Ya, betul. Jadi dimaklumkan kerih ini merupakan kita panggil sebahagian daripada budaya dan digunakan hampir di seluruh Nusantara lah. Ya. Okey, jadi Nah. boleh Cik Fairuzkan nyatakan atau membagi tahu kat kami ni jenis-jenis kerih ataupun nama-nama kerih yang ada lah di Nusantara ni. Baik. Okey. Saya sebut sebahagian yang saya tahu, yang saya maklum. Okey, pada dasarnya keris ini mempunyai dua bentuk, ataupun bukan dua bentuk, kita panggil dua identiti ataupun dua saiz lah. Yang pertama dipanggil keris panjang, dan yang kedua dipanggil keris pendek ataupun keris selit. Okey, maksudnya di Nusantara ni mana-mana pun dua asas pembangunan keris ini yang menjadikan tunggak kepada penghasilan sebilah keris. Okey, kita ambil contoh di Semenanjung dululah, di tanah Melayu kita ini. Sebagai contoh di sebelah pantai timur, saya secara peribadi amat berterima kasih kepada guru-guru ataupun juga tukang-tukang dan sahabat-sahabat perkerisan daripada Pantai Timur, kerana boleh dikatakan orang kata apa, pengaruh kebudayaan keris di Malaysia ini asalnya dipelopori dapatkan koleksi-koleksi keris-keris lama untuk disimpan dan dijadikan khazanah untuk apa orang kata ditunjukkan, untuk dipamerkan kepada generasi muda. Saya secara peribadi asalnya bermula dengan keris-keris di Pantai Timur. Jadi uniknya setiap negeri, tak kiralah di Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor, Kedah, Perlis, Perak, Selangor dan seterusnya mempunyai identiti ataupun mempunyai ragam hias rupa bentuk beridentiti tempatan. Sebagai contoh, kita katakan keris di sebelah Kelantan, kebanyakan kita dapat lihat keris yang berbentuk ataupun berbilah pandai saras kebanyakan, dan juga ada bilah keris khusus ataupun dipanggil apa orang kata apa bilah keris tempatan yang dipercayai hak milik kebudayaan negeri Kelantan, dipanggil keris Tok Chu yang telah digezetkan dan diwartakan. Ini antara identiti keris yang ada di Kelantan. Selain itu terdapat juga keris anak alang, keris Bugis dan sebagainya. Kalau kita turun sedikit ke negeri Terengganu, dia ada khusus keris dia. Sebagai contoh keris Terengganu, keris Melela dan juga keris unduk-unduk. Selain daripada itu, keris-keris pencampuran kebudayaan ataupun suku kaum lain seperti keris anak alang, keris orang kata sempena dan lain-lain ada juga. Jadi termasuklah di negeri Kedah sendiri terdapat ciri-ciri keris yang sebegitu dan juga khusus yang berbeza. Sama juga kalau kita pergi turun sedikit ke arah Bangkinang, negeri Bangkinang ataupun di negeri
Siak dan juga Palembang, kita dapati pengaruh bilah-bilah keris dan sarung-sarung keris itu dah makin berlainan, beridentitikan nilai-nilai ataupun falsafah setempat. Jadi keunikan sebilah keris itu kita boleh sebut sebagai orang kata apa, zaman dulu tak ada satu pengenalan, tak ada satu IC macam zaman sekarang. Jadi secara dasarnya, secara asasnya kehidupan Melayu Nusantara ini, mereka kebanyakan berdagang, berdagang, berlayar, merantau. Jadi negeri-negeri di Kepulauan Nusantara ini menjadi persinggahan. Jadi salah satu orang kata apa, aspek untuk kita mengenali dari mana datangnya seseorang ke tempat kita itu adalah dengan melihat pemakaian yang ada kepada tubuhnya, yang selain daripada tengkolok, ikat kepala, pakaian, keris salah satu menjadi orang kata apa, simbol atau identiti untuk kita meneka, sekurang-kurangnya peringkat awal kita meneka, sebab adat orang Melayu itu dia sangat halus dalam berbicara. Dia tak macam kita sekarang tanya main dari mana apa semua, dan mereka ada sangat halus bunyi bicara dia. Dengan ciri-ciri pemakaian yang ada pada tubuh seseorang itu kita dapat meneka dia ni asal daripada Kelantan ni asalnya macam itulah. Jadi pengaruh keris itu sendiri cukup besar yang saya katakan tadi di peringkat awal tadi, keris sebagai identiti diri kita, identiti bangsa. Jadi sajian yang ada juga digunakan untuk apa orang kata proses-proses ritual yang terdapat dalam kebudayaan masyarakat, terutamanya di sebelah Kepulauan Jawa. Jadi setiap keris yang kita dapat lihat hari ini, sama ada di Semenanjung ataupun di seberang sana, negeri-negeri jiran kita, dia menceritakan tentang adat budaya sesebuah masyarakat di sesuatu tempat. Itu yang uniknya sebilah keris. Satu lagi keunikan keris ini ada pada seni pembuatannya. Sebagai salah satu contoh, bilah-bilah keris daripada yang kita sebut keris Bugis sangat harmoni dengan pamor-pamor atau corak-corak yang terdapat pada jadi daripada situ pun kita dapat melihat bagaimana sesuatu suku kaum Melayu itu kemahiran ataupun kepandaiannya. Sama juga dengan bilah-bilah daripada sebelah Jawa, Kepulauan Jawa. Banyak apa orang kata kita dapat lihat jenis-jenis desain bilah. Terlalu banyak, ada ribuan jenis, termasuk juga pamor-pamor yang cukup hebat. Ini menunjukkan apa orang kata seni macam mana kita nak olah besi, macam mana pandai besi ataupun tukang-tukang besi dapat menggabungkan orang kata bahan-bahan besi itu menjadi corak-corak yang cukup menarik. Nanti saya cuba tunjuklah satu dua contoh di dalam penerangan yang seterusnya lebih khusus lah. Ciri-ciri ataupun apa tu jenis-jenis keris yang ada di Nusantara ni lah. Ya. Jadi kita boleh dapat katakan satunya keris tu
dia merupakan, kalau law ni kita kata macam kad pengenalan lah. Kad Betul. pengenalan. Jadi bila Betul. kita tengok dengan keris saja, kita boleh kenal pasti ataupun tahu seorang tu berasal daripada mana. Ya, betul. Okey, yang keduanya dari segi apa Cik Fadul kata tadi, penciptaan keris itu ataupun pembuatan keris itu Ya. menunjukkan orang tua-tua kita dulu sudah mempunyai satu ilmu ataupun teknologi yang tinggilah pasal nak bermain ataupun mengendalikan besi ini. Dipahamkan dia satu teknologi yang agak tinggilah. Betul. Okey, Kalau saya boleh ya silakan. Kalau saya boleh tambah sikit Cik Zul, sebelum ni kita apa orang kata peminat senjata di seluruh dunia menyangkakan sebilah pedang Jepun itu orang kata apa mempunyai teknologi yang tinggi kerana dapat mencampurkan 3 jenis besi. Tetapi bila pengkaji barat datang ke Nusantara, ke tanah Melayu ni, mereka menjadi hairan lah kan, kerana apabila mereka berjumpa tukang-tukang keris, tukang-tukang besi di Nusantara ni, sebilah senjata ataupun sebilah keris itu dapat dicampurkan lebih daripada 3 jenis besi. Itu antara teknologi kehebatan orang Melayu, walaupun dalam bentuk yang kecil, tapi secara orang kata sebagai seorang yang memiliki sebuah kefahaman tentang hebatnya jati diri Melayu ni, dia akan merasa bangga untuk memiliki sebilah keris tersisip di pinggangnya. Sebab di situlah terbuktinya ataupun tanda kehebatan tukang-tukang ataupun ilmu-ilmu pandai besi orang-orang Melayu. Kalau orang Mesir, dia tak boleh nak kendong orang kata apa piramid tu di jalan rata-rata. Kita boleh bawa teknologi tu dijadikan asbab, dijadikan bahan untuk kita bersembang. Sebagai contoh, kita tengok macam mana wakil-wakil ataupun sultan-sultan kita dulu yang pernah dijemput pergi ke London untuk diadakan acara di London. Mereka membawa keris berbusana lengkap, jadi pembesar dapat berdiskusi dengan berbagai pihak yang hadir di dalam tamasya itu di seluruh dunia, dan keris menjadi salah satu topik seorang Melayu. Bila dia dah tahu apa itu keris, dia akan rasa orang kata naik semangat lah sebab dia tahu asal usul dia macam mana. Itulah Cik Zul. Ya, itu dia tuan-tuan dan puan-puan. Kehebatan orang tua-tua kita dulu. Sungguh. Sekaligus ini sekaligus dengan keris ni juga, teknologi keris ni, ilmu pengetahuan berkaitan keris ni, bila kita kaji, sekaligus kita tolak dakwaan yang mengatakan orang Melayu dulu ni tak tahu apa. Nak buat sebatang jarum kita tak erti. Bila kita kaji keris ni, bukan takat jarum, keris pun kita dah buat. Nak buat keris ni pun bukan mudah. Satu, dalam macam Cik Fadul kata tadi, kita nak kena kadang berjenis besi, 2-3 jenis besi kita nak campur sekali. Okey, kita jadi bila kalau kita mengkaji, kita mengetahui keris ni, kita tak rasa malu lah. Kita nak mengaku ni kita sebagai orang Melayu. Baliknya kita rasa bangga kerana orang tua-tua kita telah mencipta dan mewariskan kepada kita ni satu ilmu yang cukup tinggi nilai dia.
Betul. Okey, Encik Fairuz, kita ke Ya. subjek utama kita, sembang kita pada hari ini, Baik. iaitu berkaitan dengan Keris Kedah. Jadi Baik. saya pun nyeri selama ni pun kita ada ingat tak berapa, tak tahu langsung lah pasal Keris Kedah ni, so kita tak pernah duk dengar. Yang kita tahu keris ni keris lah. Macam di Malaysia ni kita anggap keris macam keris Semenanjung macam tu sajalah. Tapi rupa-rupanya di Kedah sendiri ada keris yang kita bagi identiti sendirilah, atau yang sekarang ni kita namakan ataupun kita panggilkan sebagai keris Kedah lah. Ya. Okey, boleh tak Cik Fairuz cerita sikit ataupun bagi maklumat kat kami ni sikit pasal keris Kedah ni? Baik, insyaAllah. Dia punya sejarah dia, ciri-ciri dia, kemudian dia punya keunikan ataupun keistimewaan dia, dan mungkin tukang-tukang lah. Kalau sejarah tukang-tukang ataupun tukang-tukang keris Kedah ni yang masih ada lagi sampai hari ini. Silakan Cik Fairuz. Ya. Baik. Apabila kita bercakap tentang keris, kita tak dapat lari daripada unsur-unsur sejarah negeri Kedah itu sendiri, suku kaum bangsa Melayu yang terdapat di negeri Kedah dan juga pengaruh-pengaruh sekitar. Jadi untuk mengkaji, untuk mengenal, untuk mendalami sebuah keris negeri Kedah itu, kita kena sediakan juga pengetahuan tentang sejarah negeri Kedah itu sendiri. Saya recap sedikitlah tentang sejarah negeri Kedah. Seperti kita tahu, negeri Kedah ni pernah bukan pernah lah, dia salah satu kerajaan tertua di Semenanjung ini, dan kita juga tahu Kesultanan Negeri Kedah sampai ke hari ini Langkah Suka menjadi satu kemasyhuran, dan seterusnya mengenjak kepada zaman Empayar Sriwijaya, di mana pelabuhan di negeri Kedah ni menjadi salah satu interport bagi orang kata pedagang yang ingin berdagang di kerajaan Nusantara masa itu, kerajaan Sriwijaya. Kemudian apabila runtuhnya kerajaan Sriwijaya, bangkit atau naiklah kerajaan Majapahit yang berpusat di Majapahit di Kepulauan Jawa. Kemudian seterusnya berhubungannya dengan apa orang kata negeri-negeri di sekitar ataupun di Nusantara ini sangat akrab, di mana berlaku perkahwinan silang di antara raja-raja, pembesar, dan juga dari segi suku kaum, masyarakat negeri Kedah itu sendiri perbilang bangsa dan suku. Kalau kita tengok kalau kita mengkaji salah silah, siapa yang kaji silsilah lah mungkin akan jumpa lah, mungkin di dalam ras keturunan diri kita ni mungkin ada darah daripada Sumatera, ada daripada Kepulauan Bugis, ada daripada Kepulauan Filipina, Brunei, Kepulauan Jawa. Kehidupan nenek moyang kita dulu saling melengkapi. Jadi untuk menilai sesebuah keris, terutama keris negeri Kedah itu, kita kena faham bagaimana hubungan antara apa orang kata kerajaan dan juga masyarakat dan suku kaum. Okey.
Jadi kita ambil satu lagi contoh yang paling dekat bagaimana pengaruh-pengaruh suku sangat kuat di negeri Kedah. Yang berlaku di apa orang kata Kepulauan Riau di sebelah Johor Melaka itu, di mana Panglima Bugis, Panglima Melayu Bugis, iaitu Raja Haji, Panglima Raja Haji Fisabilillah, mengumpulkan tentera-tentera Melayu untuk menggempur penjajah. Itu antara jihad yang terbesar yang dilakukan oleh orang-orang Melayu. Kemudian di awal-awal tahun 1800, peristiwa yang terjadi tadi berlaku pada dalam tahun 1700. Sejarah sama ada kaji sejarah tempatan ataupun rekod-rekod daripada pihak British yang ada di Pulau Pinang mengatakan di zaman peperangan itu rakyat Kedah yang ada di Kedah cuma sekitar 6 ke 10 ribu orang sahaja. Sebab yang lainnya telah melarikan diri sekurang-kurangnya ke Seberang Perai. Sebab perang Seberang Perai itu dah masuk kawasan British. Jadi pihak Syam tak dapat menyerang kawasan itu kerana ada perjanjian. Okey, jadi dalam peristiwa perang musuh bisik ni dia berlaku dalam 4 peringkat lah. Jadi secara dasarnya apabila berlakunya perang musuh bisik ni, suku-suku Melayu yang ada di Nusantara ni bergabung apabila melihat orang kata apa, negeri Kedah ni diancam teruk oleh pihak musuh, oleh pihak Siam, hinggakan Sultan Kedah sendiri, Sultan Ahmad Tajuddin masa itu terpaksa mengundurkan diri berada di Melaka. Jadi apa orang kata, dalam peristiwa ni dapatlah kita lihat bagaimana Kerajaan Kedah meminta bantuan daripada orang-orang Melayu Nusantara untuk membebaskan Kedah daripada Siam. Jadi di sinilah kita katakan salah satulah selain daripada sejarah sebelum itu lagi, hubungan di antara suku-suku bangsa Melayu ni. Jadi bila terjadinya perang musuh bisik ni, panglima-panglima daripada negeri-negeri Melayu Nusantara ni turun ke negeri Kedah untuk membantu. Termasuklah orang daripada pihak Melayu daripada Selatan Tai sendiri yang berada berdekatan atau bersempadanan dengan negeri Kedah seperti Reman, negeri Yala. Mereka mengundurkan diri ke negeri Kedah. Sama juga penduduk di Setui, mereka mengundurkan diri. Kemudian datang bantuan daripada daripada situ juga datang juga sebahagian daripada orang-orang negeri sebelah Pahang yang berdekatan dengan negeri Perak. Orang Perak sendiri pun menghantar tentera-tentera untuk membantu negeri Kedah. Dan sejauh Kepulauan Sulu pun ada dicatatkan. Melayu-Melayu Sulu, Melayu-Melayu Moro pun ada menjadi angkatan tentera yang dihantar ke negeri Kedah. Jadi apabila tamatnya peperangan musuh bisik ini yang berlangsung cukup lama kan, daripada tahun 1821 hingga tak silap saya 1845 ataupun 48, cukup lama. Dan Sultan di masa itu, Sultan Ahmad Tajuddin masa itu meminta angkatan tentera, angkatan Melayu yang dah berjasa
kepada negeri Kedah, mempertahankan negeri Kedah agar duduk ataupun tinggal di negeri Kedah ni sebagai orang kata apa, penghormatan lah pada bangsa-bangsa Melayu yang sanggup berjuang fisabilillah, berjihad untuk pertahankan tanah air negeri Kedah ni. Jadi Sultan bagi penempatan, bagi tanah untuk dibuat kampung. Jadi dekat sini secara dasarnya kita boleh kaitkan macam mana keris di negeri Kedah ni dipengaruhi oleh tiga kelompok masyarakat yang besar lah. Yang pertama daripada Sumatera, Kepulauan Sumatera. Jadi kita dapat melihat pengaruh bilah ataupun pakaian daripada Kepulauan Sumatera. Kemudian Kepulauan Bugis dan juga negeri sebelah selatan Thailand. Kita nampak tiga pengaruh negeri ataupun orang kata apa, kerajaan ini, kita dapat lihat pengaruh yang ada pada keris Kedah itu sendiri. Jadi bukan menjadi satu benda yang pelik lah kalau kita tengok sebelah kerajaan selatan Thailand. Sebab hubungan yang baik ataupun hubungan yang terkait dengan peristiwa-peristiwa yang disebutkan oleh saya tadi itu mempengaruhi apa orang kata apa, bagaimana bentuk keris di negeri Kedah ni. Ini sama juga dia berlaku sebagai contoh di negeri Pantai Timur, sama ada di Kelantan kita kena faham sejarah macam mana sebelah Pantai Timur boleh ada banyak pengaruh-pengaruh ni. Yang pertama, kalau kita kaji sejarah sebelah Pantai Timur, negeri ini terkait dengan kerajaan Patani Raya tahun 1600 dahulu lah, yang kita dengar Ratu Kuning, Ratu Hijau semua tu kan, serpihan ataupun orang kata bukan serpihan lah, nak bahasa yang tepat dia, orang kata apa, kesan-kesan daripada kerajaan Langkasuka yang terakhir. Jadi daripada pengaruh kerajaan Patani Raya itu yang merangkumi negeri Patani sendiri, lepas tu turun kepada Kelantan dan sebahagian daripada negeri Terengganu menjadi sebuah satu jajahan yang besar. Jadi daripada unsur-unsur itulah mempengaruhi bilah-bilah ataupun keris-keris di Pantai Timur. Sama juga kalau kita tengok keris-keris yang ada di sebahagian daripada negeri Pahang, di Pahang ataupun di sebahagian daripada Terengganu, dia mempunyai pengaruh kuat kepada Kesultanan ataupun suku kaum Bugis. Jadi bila kita mengkaji macam mana terkaitnya kerajaan Terengganu ataupun sebelah Riau Lingga, dia terkait. Jadi daripada situ kita dapatlah memahami satu benda yang kita patut hairan lah. Sebab apabila timbulnya keris Kedah ni, ada, bukan kita nak kata mempersoal lah dia, setiap soalan tu bagus. Bila ada persoalan baru kita boleh jawab, baru kita boleh terangkan. Ada soalan-soalan yang berbunyi, adakah keris Kedah ni kita hanya panggil berdasarkan kepada pakaian atau sarung saja? Sebab bila kita tengok bila keris Kedah ni kita dapati ada keris Bugis, ada bilah Bugis,
kami apa kata silang budaya yang berlaku dalam kerajaan berdasarkan peristiwa-peristiwa yang berlaku tadi tu. Dapatlah kita kaitkan macam mana apa orang kata bentuk-bentuk bilah ataupun pakaian itu mempengaruhi keris negeri Kedah. Sebagai contoh, katalah contohlah saya katanya mempunyai darah keturunan Minangkabau katakan. Jadi saya ada sebilah keris ataupun sebilah apa keris yang bermatakan bilah anak alang Sumatera. Okey, jadi saya pakaikan dengan pakaian yang bercirikan negeri Kedah. Jadi kita nak bagi setengah orang dia tak dapat faham orang kata macam mana gabungan ni boleh berlaku kepada keris Kedah ni. Jadi saya sebagai contohlah, ni contohlah kan. Kalau saya tahu keturunan saya asal katalah Minangkabau, ada darah Minangkabau. Jadi tidak salah untuk moyang-moyang saya ataupun pakcik-pakcik saya atau saya sendiri untuk mengekalkan identiti itu, identiti ras bangsa ataupun ras suku Melayu yang ada pada dalam diri saya ni. Dan juga berpakaian luarannya adalah pakaian negeri Kedah. Sebab saya lahir di negeri Kedah. Ayahanda ni pun lahir di negeri Kedah, moyang-moyang lahir di negeri Kedah. Jadi di sini kita dapat satu keunikan, satu persoalan yang mengatakan dia ni orang Kedah dari segi pemakaiannya, pemakaian sarungnya, sarung keris, tetapi ras bangsa ataupun ras suku bangsa Melayu yang ada pada diri saya ni adalah bersuku Minangkabau. Jadi daripada situ kita dapat mencolek satu identiti lah, kita cungkilkan satu identiti. Ataupun benda yang mustahil ataupun satu benda yang bagi dia tak masuk akal. Jadi mudahlah untuk kita nak faham sesuatu budaya tu. Kan? Jadi mungkin saya boleh tunjuk sikitlah duk sembang cakap saja kan. Saya tunjuklah keris-keris yang ada pada saya ni, hampir saya ada dalam 10 bilah lah untuk kita berkongsi hari inilah di sana. Baik, tadi saya sebut tentang bilah bercirikan Sumatera dan pakaian negeri Kedah. Ini salah satu contoh keris ya, kalau kita dapat tengok. Salah satu contoh keris. Okey, kita dapat tengok ya. Okey, baik. Saya terangkan dekat sini ya. Okey, keris ni pakaiannya kita panggil sampainya ini berteraskan sampai sari bulan. Buat masa ini pihak kami masih lagi dalam proses mengkaji nama-nama sampai negeri Kedah ni. Jadi buat masa ni kami kekalkan dulu nama apa orang kata nama umum lah di alam kerisan tu. Kita panggil macam ni sampai sehari bulan lah. Okey. Dan berhulukan burung cendrawasih. Nanti saya terangkanlah apa bezanya hulu cendrawasih dengan hulu serindit. Kadang-kadang mereka panggil macam ni hulu serindit. Tak apalah kan, kita boleh terangkan nanti. Okey. Dan salah satu lagi ciri-ciri pakaian di Kedah ni, di bahagian bawah dia ni, kalau dalam istilah bahasa perkerisan dipanggil bontot ataupun tapak. Okey. Kalau jenis yang macam ni, kalau di sebelah utara, sebelah kita ni Kedah, dipanggil ekor lipas. Dia bermotifkan ekor lipas. Jadi ini salah satu
apa design lah ya. Jadi kalau zaman dululah katalah saya ni pergi melancong lah, pergi belayak lah, pergi belayak di Sumatera ataupun pergi ke Kelantan, ke Terengganu, saya pun sisipkanlah kerja ni. Jadi orang yang berkemahiran ataupun berpengetahuan kita assume orang zaman tu cukup mahir lah pasal kerih kan. Kebanyakan mereka orang yang arif tentang kerih. Jadi mereka tengok ni, mereka boleh agak lah, mereka boleh teka lah. Selain daripada kerih ni, mereka dapat lihat juga dari segi pemakaian tengkolok, pemakaian busana, cara kita ikat sampin. Kan? Tapi salah satu lagi, bila kita bercakap lah, bila kita cakap tu mengesahkan lah, dia ni orang utara ni, macam tu lah. Jadi ini ciri-ciri yang ada kepada sebilah keris di Kedah lah, dari segi bentuk pakaiannya. Jadi saya buka lah ni untuk melihat bilahnya. Baik. Kalau kita dapat lihat secara dekat lah ya. Okey. Ini sebuah ini adalah sebilah keris yang bermatakan ataupun berbilahkan anak alang. Macam ni anak alang sifat dia. Selalunya keris anak alang ni satu luk ataupun dipanggil luk lurus. Tidak berluk lah. Disebut lurus. Kita tengok ciri-cirinya. Okey. Keris anak alang ni dari segi identitinya dipercaya pada Sumatera ataupun dari Kedah, ataupun yang telah diolah oleh tukang ataupun pandai besi di Kedah untuk mengubah identitinya, menjadikan keris anak alang ni adalah keris anak alang Kedah. Ini salah satu contoh lah keris anak alang Kedah. Secara bangunannya, secara asasnya, dia adalah sebilah keris anak alang. Tapi kalau dari segi identiti desainnya yang kita dapat temui di sebelah utara ni, ini dipercayai sebilah anak alang yang berasal di negeri Kedah. Maksudnya tukang tu dia dah olah setempat lah. Baik, kita lihat lagi. Contoh-contoh lain, variasi pada sarung keris Kedah. Yang ini salah satu lagi variasi sarung sari bulan negeri Kedah. Kita dapat tengok dia punya bentuk dia. Kalau kita dapat lihat, dia punya bahagian sini ni lebih orang kata apa, sekata dan lebih panjang. Dan salah satu ciri-ciri khusus ataupun ciri-ciri unik pada sebilah keris Kedah itu, kebanyakan di bahagian sampir ni, sekejap saya cerita lah macam mana dia punya ni nama-nama ni bahagian ni. Okey, yang kalau tengok dia bahagian atas ni hulu lah, hulu. Lepas tu dia ada aksesori nama dia pendongkok. Kemudian ni bahagian sampir. Ini bahagian batang serunai. Ini bahagian kasut ataupun buntut. Ini ciri-ciri yang ada pada sebilah keris. Jadi ini salah satu lagi contoh variasi daripada sampir yang berbentuk sari bulan. Okay, hulu yang ada pada contoh pada bilah ini adalah hulu Jawa Demam. Nanti saya terangkan beberapa hulu yang kita temui di negeri Kedah ni secara khusus. Kita tengok dia bilah apa, saya pun tak ingat lah bilah ni. Okey, baik.
Okey, macam yang saya terangkan tadi, pengaruh Patani. Kalau kita dapat lihat, okey, bilah ni no. Bilah ni adalah mempunyai pengaruh kerajaan Patani yang dipanggil keris pandai saras. Pandai saras. Secara dasarnya keris pandai saras. Okey, ini salah satu contoh keris pandai saras yang berpamor. Yang berpamor. Okey, keris pandai saras. Banyak terdapat keris pandai saras di negeri Kedah ni. Bukan satu benda yang pelik lah. Sebab negeri selatan Thailand ataupun negeri Melayu selatan Thailand seperti Patani, Songkhla dan lain-lain haknya bersempadanan dengan negeri Kedah. Jadi ini salah satu ciri-ciri yang kita dapat lihat pada bilah yang selalu kita jumpa lah di negeri Kedah ni. Baik, kita sambung seterusnya. Okey, ini sebelah keris beridentiti Kedah juga. Kalau kita dapat lihat bahagian sampirnya dah berlainan bentuk. Dah macam ni pula kan. Okey, salah satu ciri-ciri yang unik pada keris Kedah berbanding dengan keris negeri lain yang kita jumpa, kita dapat lihat di bahagian sampir ni selalunya nipis. Kalau orang Kedah dia panggil lai. Dia panggil lai. Lepas itu kita dapat lihat betapa nipisnya tukang-tukang dulu menghasilkan sampir keris Kedah ni. Sangat nipis. Okey. Sangat nipis. Lepas tu sampir yang sebegini disebut sebagai paruh itik. Jenis paruh itik lah. Kita dapat lihat. Masih lagi mengekalkan identiti ekor lipas lah. Ekor lipas ni terkenal lah di negeri Kedah ni. Kebanyakan keris yang kita jumpa beridentitikan ekor lipas ni lah. Ini bentuk hulu Jawa Demam juga yang diolah mengikut kesesuaian pada sampir, saiz pada bilah dan juga ketinggian puting yang ada di dalam puting pada bilah tu. Jadi kalau jadi bentuk ataupun saiz tu bergantung kepada benda tu lah. Kalau tidak dia nampak canggung lah. Katalah kalau sampir tu kecil, hulu terlampau besar, dia nampak pelik lah. Jadi sukatan ni juga menjadi rahsia lah. Jadi rahsia. Kelebihan sampir yang nipis ni, sampir Kedah yang nipis ni, apabila kita selit, dia merasa ringan. Dia rasa ringan. Dia tak terlampau menonjol. Jadi kita selesa bila kita pakai, kita selesa. Tapi tidak bermaksud pakaian-pakaian negeri lain itu tidak selesa, sebab kaedah pemakaian keris setiap negeri pun ada yang berbeza-beza. Walaupun kadang-kadang itu bersaiz besar, tapi bila diselitkan dengan teknik yang betul, selesa juga. Tapi ini yang saya cerita ni adalah ciri-ciri khas lah keris negeri Kedah lah. Dia selesa sebab dia nipis. Dia nipis. Satu lagi mungkin juga tukang-tukang dulu dia pandai untuk mencuri bahan, kita kata. Kaedah ayat mencuri tu kena faham, bukan mencuri benda tak elok. Maksudnya daripada sebongkah kayu yang ada, mungkin kayu tu susah dapat. Contoh kemuning raja ataupun kemuning emas sangat susah dapat. Kampil ni sangat mahal. Jadi kalau biasa yang bersaiz macam ni kita kata dapat dua sampir, tapi akibat ataupun kesan daripada tukang dapat buat dengan nipis macam ni, dengan laik macam ni, dia dapat 3 sampir. Jadi itu kehebatan tukang-tukang kita yang kita bila kita jumpa bersembang dengan mereka, kita kagum lah. Jadi bila sini dah nipis, takkan kat batang sunai ni nak jadi tebal kan.
Jadi mereka pun buat ikut sukatan lah, ikut sukatan, ikut scale yang tepat. Mereka pun perlu nipiskan. Mari kita tengoklah bilah ni, Keris ni bilah dia jenis apa. Ni kaedah buka ni pengajian saya dengan guru saya, Abang Zamli. Dia guru saya masa saya duduk di KL dulu. Dia salah seorang guru saya. Ini kaedah pengajian yang saya belajar daripada Abang Zamli lah, Cik Zamli. Kaedah pembukaan sebilah keris macam ni. Ada lah maksud dia, nanti saya berkesempatan saya akan ceritakan lah. Okey, ni kalau kita tengok bilah ni, salah satu lagi variasi bilah jenis pandai saras. Okey, cuma beza dia tidaklah ada belalai gajah di sini. Kalau yang macam tadi tu ada belalai gajah. Dia tetap berkerawang belah sini. Ciri-ciri pandai saras ni yang kita tahu, dia mestilah bertulang tengah. Dia ada tulang tengah. Kalau kita tengok dia ada tulang. Dia ada tulang tengah. Okey. Ada tulang tengah. Salah satu kaedah yang kita nak tahu keris ni daripada Kedah ataupun daripada petani ataupun daripada negeri lain, kita tengok pada besi. Sebab Kedah ni dia ada besi dia. Dia ada keunikan dia ada besi dia. Hanya tukang-tukang ataupun apa orang kata tukang-tukang besi lah, pandai-pandai keris yang dapat identify lah. Saya tak pandai bab besi ni, belum habis mengaji lagi. Jadi tapi kadang-kadang kita dapat lihat besi yang ada di sebelah Kedah ni, dia warna dia lebih kelabu. Tidak sehitam besi-besi yang kita jumpa di sebelah Kelantan, di sebelah Patani. Dia lebih warna dia lebih pudar, lebih kepada kelabu. Itu salah satu ciri dah. Okey, besi yang macam ni kalau dalam alam kerisan disebut besi tarung ataupun besi sebatang. Okey. Okey, saya tunjuk satu keris. Ini salah satu variasi juga, salah satu contoh lagi sarung ataupun motif paruh itik yang banyak terdapat di negeri Kedah. Cuma dalam keris ni saya nak tunjuk satu keunikan pada bilah dia. Okey, ini bilah yang kita sebut sebagai cerita. Okey, cerita yang dekat lah, cerita. Bilah cerita ni dipercayai berasal daripada negeri Satun. Kalau dulu nama dia Setui, orang Kedah panggil Setui. Dan negeri Setui ni dahulunya di bawah jajahan ataupun di bawah naungan negeri Kedah, milik negeri Kedah sebenarnya. Jadi apabila pihak pihak British dan juga pihak Siam, jadi negeri Setui ni ataupun Satun ni dah terlepas kepada pihak Thailand lah sekarang. Bahasa baru dia Satun. Jadi ini salah satu ciri-ciri keris cerita yang tidak mempunyai belalai gajah. Selalu kita jumpa cerita yang ada belalai gajah. Ini yang tak ada belalai gajah. Dan kita dapat lihat ciri-ciri orang kata apa, berdagu di sini lah. Berdagu ni, bahagian sini. Ini salah satu ciri-ciri bilah yang ada pada negeri-negeri yang terkait dengan negeri Kedah. Kita dapat lihat dalam bentuk yang sebegini pada keris Bugis ada yang kita jumpai. Lepas tu pada keris Anak Alang kita ada jumpa. Dan juga salah satu lagi keris Jalak Jantan ada. Jadi ini dipercayai salah satu identiti ataupun trademark yang ada pada bilah negeri Kedah. Dan ini salah satu contoh. Ini juga sebilah
keris tarung lah kita panggil, untuk keris ni digunakan untuk tempur lah kalau jenis besi tarung ni. Dan kalau dapat lihat dekat ni dia ada orang kata apa, miang. Cuma dalam ni mungkin tidak jelas lah. Dan besi dia pun warnanya lebih kelabu daripada besi yang terdapat di sebelah pantai timur ataupun sebelah negeri petani. Perbezaan pada besinya kita dapat lihat sini. Okey, selain daripada tu ini salah satu contoh variasi pada sampir juga, sarung. Yang ni saya tak ada bilah dia sebab ini sarung tua, sarung lama yang pemilik dia sekarang Cikgu Ridwan, salah seorang kami punya ahli dalam Persaudaraan Pusaka Kedah. Cik Ridwan dan mendapatkan sarung ni daripada tukang Tokman. Tukang Tokman ni abang kepada tukang Egok, salah seorang tukang diraja di Kedah lah. Ini salah satu, kalau dapat lihat, salah satu jenis sampir di negeri Kedah. Sampir ni kita dapat apa orang kata bangunan pada sampir ni kita dapat jumpa juga pada keris-keris Palembang. Cuma taklah bentuk dia setepat macam ni. Cuma ciri-ciri bentuk dia ada pada keris-keris Palembang. Jadi kemungkinan orang kata apa, adaptasi daripada sampir ni adalah ada juga pengaruh daripada Palembang. Seperti kita tahu, suku bangsa Palembang ni cukup rapat dengan negeri Kedah ni. Kebanyakan pembesar-pembesar negeri Kedah ni, terutama yang berketurunan Said, adalah berasal daripada Palembang. Mereka ini sangat akrab dengan pihak istana dan sangat rapat dan sangat besar jasanya di negeri Kedah ni. Jadi tak mustahil lah kalau ada pengaruh ini wujud di negeri Kedah. Ini salah satu sarung lah, tampil di negeri Kedah. Sama juga kita percayai dia jenis ekolipas juga. Tapi yang ni yang asal lah kita simpan untuk buat contoh. Itu untuk kita buat contoh lah. Okey. Hari ini saya nak dedahkanlah satu maklumat yang pihak PPK dah berbincang, dah merujuk pada orang-orang lama perkerisan, boleh diiktirafkan ataupun boleh dikelaskan sebagai keris asli negeri Kedah daripada bilah dan juga pakaiannya 100%. Yang ni kalau nak buat contoh, nak tengok boleh. Okey, kita tengok keistimewaan pada desain sampir dia. Tengok Buat masa ni kita masih lagi dalam research lah untuk mencari nama-nama pada sampir ni. Kita akan rekodkan. Kita lihat ada ukiran ringkas di sini. Okey. Kita dapat lihat pendongkok bahagian sini, pendongkok keris ni Kedah ni, dia ada identiti dia. Kalau kita tengok kita dah tahu ni pendongkok ni Kedah ni. And sama juga dengan hulu Jawa Demam yang beridentitikan negeri Kedah. Okey, kalau hulu Jawa Demam yang universal ni dia bahagian leher, bahagian tengkok dia ni kita panggil leher, orang Kedah panggil tengkok. Leher ni agak rendah. Okey, agak rendah, tidak meninggi. Tapi yang identiti di Kedah ni dia tinggi. Dan dia lebih kurus, nampak lebih, orang Kedah kata renjong, lebih renjong, lebih tinggi kerana untuk menyesuaikan diri dengan saiz sampir ni. Saya bagian sampir ni. Nampak balance lah orang kata. Ini salah satu bentuk sampir yang ada di negeri Kedah. Dalam rekod kita yang kita dah temui, ada tidak kurang daripada 10 jenis sampir Kedah. Ada 10 jenis.
yang kita tengah rekodkan. Nanti bila dah lengkap kajian, insyaAllah kita akan kongsi. Okey, kalau kita tengok bahagian bawah ni, ini salah satu bentuk ataupun design buntut ataupun tapak pada keris yang ada di negeri Kedah. Ini nama dia tapak larit, tapi sesetengah pemilik keris confuse dengan tapak mahligai. Dia ada beza dia. Dia ada beza dia. Nanti saya tak ada contoh dekat sini. Cuma saya boleh ceritakan bahawa tapak mahligai itu dia bahagian bawah dia ni lebih satah dia lebih besar. Compare dengan hulu larit ni lah yang lebih sekata. Itu orang kata apa? Ciri-ciri ya. Ciri-ciri yang kita kena tahu lah. Kalau kita tengok basic form, ataupun asas pembinaannya masih sama, iaitu nipis. Kita tengok sampainya sangat nipis, buatannya sangat nipis. Ini ciri-ciri yang sangat kuat dan diakui oleh kolektor di seluruh Semenanjung dan bahkan di luar Malaysia mengatakan keunikan keris Kedah ni terselah kepada pakaian dia, pada sampainya yang orang kata cukup manis dipandang. Cukup manis dipandang. Kalau kita duduk tengok dia, kalik lah, orang Kedah kata kalik tengok macam mana tukang dulu dia buat. Sangat halus kerja, sangat teliti dengan pemilihan corak yang unik. Itu dia punya orang kata keistimewaan keris Kedah lah. Okey, saya nak tunjuk sebilah mata keris yang dipercayai ataupun dikatakan inilah keris beridentitikan negeri Kedah. Kalau di Kelantan kita ada keris Tok Chu. Itu identiti Kelantan yang kuat. Tidak apa orang kata, tidak ada pengaruh daripada lain lah kita kata. Beridentitikan Kelantan. Okay, di Kedah ini ya keris yang diiktiraf oleh orang-orang lama perkerisan, dan juga apabila kita buat kajian dengan tukang-tukang yang masih ada, dengan rekod-rekod yang mereka simpan, mengatakan ini adalah keris original Kedah. Kedah ni maksudnya merangkumi mungkin utara Perak zaman dulu. Bukit Gantang tu masih lagi Kedah. Lepas tu zaman dululah, dah lah masuk Perak lah. Lepas tu naik ke bahagian utara, ke atas oleh sampai ke atas lah, di mana jajahan Kedah. Okey, saya akan buka kan. Okey. Kerisnya sangat ringkas, sangat simple. Kalau dilihat bangunannya seakan-akan keris pandai saras kan, bentuk dia. Tengok kan. Keris ni pendek aja, tapi kalau dalam video nampak panjang. Salah satu identiti keris di Kedah ni, dia banyakkan saiz selit. Dia kebanyakan bersaiz selit. Saiz selit ni kita kata 11 inci ke bawah lah. Okey. Kalau di Kedah, keris ini dikenali sebagai keris jalak jantan. Ini yang dikatakan keris Kedah, beridentiti Kedah, betul ya. Keris jalak jantan. Okey, istilah jalak jantan ni ada 2-3 faktor. Tapi yang orang kata apa, yang sering disebut-sebut oleh orang-orang lama, orang kampung, orang dalam persilatan, guru silat yang lama, dia kata yang pertama, jalak jantan ini merujuk kepada bentuk taji ayam. Dekat kaki ayam tu ada taji yang daripada sabung ayam tu. Bentuk dia lurus tapi melengkung sedikit. Jalak tu adalah nama ayam. Jadi depa kata asal keris ni bersempena kepada nama jalak tu, ayam jalak tu lah, yang depa kata bentuk tajinya seperti keris ni lah bentuknya. Okey, yang kedua, maklumat yang kita dapat mengatakan perkataan jantan itu merujuk kepada istilah lurus di negeri Kedah ni. Maksudnya kalau orang kata ke jantan ni, maksudnya keris itu bentuknya lurus. Kalau betina tu berlok. Kita pun tak tahu
maklumat yang lebih terperinci macam mana diklasifikasikan ataupun asal usul jadi jantan betina tu. Tapi itulah yang istilah yang digunakan oleh masyarakat dari Kedah ni lah. Okey, yang mereka sebut apa sebagai keris jantan. Ataupun kalau bahasa umumnya keris lurus tanpa lub. Jadi ada sesetengah dia tak sebut jalak jantan lah, dia sebut keris jantan saja. Sebab mungkin dia tak dapat maklumat yang pertama tadi, yang ayam sabung tu. Kalau yang ayam sabung tu disebut jalak jantan. Tetapi kolektor-kolektor yang saya jumpa sebagai contoh Pak Abbas Saad, dia salah seorang pengkaji keris juga yang duduk lama di negeri Perlis dan berkawan rapat dengan tukang-tukang lama, kolektor-kolektor lama. Dan researcher lama. Dia salah seorang yang menyalurkan maklumat yang terawal. Dulu saya ada sebilah keris jalak jantan, tapi masa tu saya baru main keris, saya tak tahu tu keris Kedah. Saya tengok apa simple, tak minat lah kan. Sebab dulu duk tengok yang ada berkerawang tu kita syok tengok kan. So, ada mengkuang dia tu minat tengok. Tapi main tengok simple macam ni kan. Lepas tu salah seorang guru saya di dalam Persatuan Purba Selangor dulu, masa saya duduk di Selangor, dia beli keris tu. Nama guru saya tu Haji Muhammad Saad. Saya panggil Pak Sumar Saad lah, orang lama. Kalau nak mengaji bab keris Jawa, dia antara yang pakar di tanah Melayu ni berkenaan keris Jawa. Dan juga keris Melayu Semenanjung ni. Lepas tu seorang lagi guru saya juga, saya panggil Pak Majid. Pak Majid ni nama penuh dia Majid Bujang. Dia pengerusi Persatuan Purba Selangor lah. Dah kali kedua saya rasa. Dia salah seorang yang menyalurkan maklumat ni juga. Kemudian guru saya sebelumnya Abang Zamli yang banyak juga berkongsi tentang keris-keris di tanah Melayu ni. Saya iklan sikit lah, selit sikit lah. Abang Zamli ni salah seorang kolektors yang telah menerbitkan sebuah buku yang bertajuk Keris Melayu Pusaka Bangsa. Okey, bagi saya saya juga diajak untuk melibatkan diri dalam pembikinan buku ni. Ni antara buku keris yang terbaru, yang kita isi kandungannya cukup sesuai untuk golongan yang baru nak mengenal keris. Tinggallah kepada peringkat yang dah profesional untuk jadi salah satu rujukan yang baik. Salah satu buku yang menulis tentang keris Semenanjung. Selain 2-3 lagi lah buku yang pernah ditulis. Okey, berbalik pada keris jalak jantan ni, kalau kita tengok dekat inilah bilah dia. Ringkas saja. Dia ciri-ciri dia sama macam keris Pandai Saras, ada tulang bahagian tengah, tidak berbelalai gajah dan tidak berkerawang kalau kita lihat. Ini keris jalak jantan yang dipercayai keris beridentitikan negeri Kedah. Okey. Jadi pada sahabat-sahabat pengkaji di luar sana, lepas ni bolehlah buru tengok keris ni kalau ada lagi. Kalau dapat memang betul lah. Susah. Yang saya dapat dulu saya tak tahu. Jadi Pak Mat Saad minta jual dekat dia. Saya pun kita tak tahu, kita jual lah dekat dia. Jadi kita jual dekat dia. Tapi alhamdulillah benda tu masih ada dekat dia, keris tu. Jadi kita nak tengok pun boleh lah. Jadi ini pendedahan hari inilah tentang keris Kedah yang asli ni dia. Kalau salah satu variasi keris Pandai Saras yang tak berkerawang ni disebut juga Pandai Minah, tapi beza dia ada berkerawang di bahagian sini. And jadi perbezaan dia ada pada bentuk yang sebegitulah. Okay. Jadi Cik Zul, apa orang kata buat masa ni penerangan tentang
rupa bentuk keris sampir ni saya berhenti seketika di sini. Sekejap lagi kita sambung balik. Jadi mungkin Cik Zul ada soalan yang seterusnya ke macam mana? Silalah. Okey, terima kasih Cik Ferus. Penerangan yang kita panggil panjang lebar lah, bermula daripada sejarah Kedah itu sendiri sampailah ciri-ciri keris dan tukang sebagainya. Itulah banyak maklumat yang kita dapat. Bagi saya lah, kita memang banyak benda sangat yang kita tak tahu. Dan contoh-contoh yang Cik Ferus bagi, InsyaAllah kalau ada kesempatan ke depan nanti, saya ingat kita boleh panjangkan lagi lah. InsyaAllah boleh. Kita fokuskan kepada mungkin ciri-ciri keris itu sendiri. Baik. Hari ini kita jadikan dia sebagai orang kata permulaan lah. Ya. Jadi mana-mana orang di luar sana tu yang berminat untuk maklumat nak tahu lebih lanjut lah, saya ingat boleh berhubung dengan Persatuan dan juga Encik Farus sendiri kot, no? InsyaAllah boleh. Kita pun dalam perancangan kita pun ingat kita pun nak perdalamkan lagi lah maklumat ataupun kita nak record nak impun maklumat pasal keris Kedah ni lagi. Baik. Terbaik. Okey, seterusnya boleh Cik Farus kita ke seterusnya? Boleh. Jadi rasa Cik Zul ada tanya tentang nama tukang ke? Saya lupa sebut saya rasa, no? Ya, ada satu yang agak terlepas pasal berkaitan dengan tukang-tukang keris di Kedah. Ya, tadi saya terlajak sikit sebab saya excited untuk berkongsi sebab asalnya hari ni audien kita ni dia nak tengok bentuk-bentuk tadi tu. Jadi saya ambil masa lebih sikit kat situ untuk penerangan kan. Okey, jadi saya kongsi tentang tukang-tukang di Kedah ni. Daripada kajian-kajian yang pihak kami dah buat, kita tukang-tukang tua ataupun kita tukang-tukang yang terlibat dalam pembuatan keris di Raja ni, kalau tengok pada senarai tidak kurang daripada 13 orang yang kita dapat sekarang ni. Ada 13 orang yang saya sebut nama seseorang. Okey, salah seorangnya adalah tukang 4 generasi. Tukang 4 generasi ni adalah tukang Kedah. Okey, yang seronoknya, yang uniknya, tukang yang saya bakal sebut ni, kita ada proof, okey, ada salinan, sebuah kajian sebuah kajian yang telah dibuat oleh seorang pelajar Universiti Utara Malaysia pada awal tahun 70-an dululah. Dia buat tentang tesis tentang seorang tukang kayu, tukang keris yang berada di sekitar kawasan tu, kalau dulunya dalam kawasan istana lah, di dalam kawasan Kota Tengah. Kota Tengah ni secara mudahnya di Anak Bukit lah, berdekatan dengan Istana Anak Bukit. Jadi tukang yang kita masukkan ni nama sebenarnya Ahmad bin Mustafa. Tapi tukang ni lebih dikenali ataupun sinonim dengan nama Tok Mat Tong. Okey, Tok Mat Tong ni adalah tukang 4 generasi. Maknanya dia ini moyang dia adalah seorang tukang raja. Okey, keturunan Tok Mat Tong ni semua disebut sebagai tukang balai besar. Ada dicatatkan dalam risalah buku kajian ni. Mereka disebut sebagai tukang balai besar dan tukang buat orang kata perabot-perabot yang ada pada istana, tukang ukiat istana di Kedah dulu. Okey, Tok Mat Tong ni ayah dia nama Tok Mustafa. Dan Tok Mustafa ini ayah dia nama Tok Kahak. Dan juga nama dia Tok Din. Ayah pada Cik Mustafa ni, Tok Mustafa ni nama dia Tok Din. Dan Tok Din ni pula ayah dia nama Tok Kahak. Kita percayai dari segi umur Tok Kahak ni kemungkinan besar dia di zaman Sultan Ahmad Tajuddin selepas Perang Siam tu. Jadi dia dah berkhidmat. Jadi mereka ni adalah tukang 4 generasi. Diceritakan juga oleh
orang kata apa, penyimpan salinan asal maklumat ni, yang bernama Cik Azman bin Saleh. Azman bin Saleh, bapa dia ni, Saleh ni adalah salah seorang yang rapat lah, orang kata macam rapat dengan tukang Tok Mat Tong ni. Jadi student yang buat tesis ni, dia pergi berjumpa dengan Cik Saleh ni untuk mendapatkan maklumat Tok Mat Tong ni. Jadi kalau ikut cerita waris Cikgu Saleh ni, Cik Azman ni mengatakan, mereka ni tukang-tukang kedah yang saya sebutkan tadi ni, mereka ni ada gaji, ada allowance. Mereka bergaji zaman tu. Maksudnya dia tukang, kita kata sepenuh masa lah. Untuk anytime lah kalau pihak istana panggil, mereka kena pergi lah untuk buat baik pulih ke ataupun kalau ada keramaian untuk bina apa-apa yang berteraskan pada kayu. Okey, selain daripada menjadi tukang pada kayu-kayu ni, apa Tok Mat Tong dan ayah dia, tuan dia semua ni dikenali sebagai tukang keris yang sangat apa orang kata sangat hebatlah seni ketukangan mereka ni. Saya ada satu contoh keris Tok Mat Tong, saya tunjuk. Okey, ni salah satu contoh buatan keris Tok Mat Tong. Tadi saya tunjuk dah kan keris ni. Ni salah satu contoh buatan Tok Mat Tong. Ingat noh, kawan-kawan yang dekat luar tu, kalau jumpa pakaian yang sebegini, bentuk dia, okey. Kadang-kadang keris Tok Mat Tong ni dia tak ada lurah sini lah. Dia tak ada lurah. Itu salah satu rahsia dia. Hari ni kita buka. Nak kongsi dengan kawan-kawan. Dan kehebatan Tok Mat Tong ni ada kepada ekor lipas. Ekor lipas yang Tok Mat Tong buat ni antara yang terpanjang. Dia jadi tukang raja pun dia kata, okey, ekor lipas panjang ya. Susah nak buat. Okey, jadi kita skip lah bentuk keris ni, tadi dah cerita dah. Kita nak cerita pasal tukang. Okey, itu dah 4 orang, tukang kedah, tukang raja kedah. Seterusnya tukang Tok Japak. Tukang Tok Japak, lepas tu tukang Egok. Kemudian tukang Tok Man. Tukang Tok Man ni abang pada tukang Egok. Lepas tu tukang Tok Musa Tunjang. Lepas tu Tok Din Pida. Tok Din Pida ni saya baru dapat maklumat dia dalam 2-3 bulan lepas saja daripada seorang kawan di negeri Perlis. Dan Tok Don ni dia baru saja meninggal dunia pada bulan September tahun 2019. Tok Don Pida ni dia seorang tukang raja negeri Perlis. Dia rapat dengan Tuanku Raja Syed Safi. Dan saya sempat tengok hasil kerja dia yang ada pada sahabat saya di Perlis tu, badik Bugis yang dibuat oleh Tok Don Pida ni. Sangat unik dan sangat beridentiti diri dia sendiri. Cuma saya tak dapat kongsi gambar tu ataupun bentuknya sebab sahabat yang memiliki tu minta untuk macam kita tak mau reveal lah sangat benda tu. And mungkin ada satu masa nanti mungkin pihak museum buat pameran ke apa ke, mana tahu kita boleh bawa. Kadang-kadang semua benda kita tak apa nak mau bawa keluar sangat sebab kita nak simpan juga. Jadi orang kata apa, perangsang bila ada satu-satu event tu, masa tu baru kita nak bawa keluar. Okey, selain pada Tok Don, ada seorang lagi nama dia Tok Ad Ligor ataupun Tok Lebai Saat. Tok Lebai Saat. Lepas tu Pak Din Tunjang. Lepas tu Cik Din Perlis. Dan kemudian Tukang Adam yang ada di Lubuk Batu. Mereka ni semua tukang-tukang raja. Okey. Ramai ni, ada dalam senarai ni ada 13 orang. Jadi kalau kita dapat hasil-hasil kerja mereka ni, kita dapat collect, bolehlah dijadikan sebagai rujukan untuk penerus tukang-tukang muda yang ada di Kedah. Lah ni cukup hebat, saya seronok tengok tukang-tukang muda di negeri Kedah. Kan? Umpamanya ataupun sahabat-sahabat pertukangan Kedah yang kita tahu lah seperti Pak Mat Kasar, Pak Mat Kasar, Hamzah Kasar, tukang-tukang yang orang kata apa mula naik dengan hasil-hasil kerja yang makin mantap. Kita tengok kan. Lepas tu kita tengok tukang megat ataupun empat. Tukang megat ni dia low profile sikit.
dia pun tukang, dia boleh buat tukang rumah, tukang kayu, tapi dia pun buat keris ataupun sarung-sarung keris yang cukup apa orang kata cukup syarat lah atau cukup syarat mengikut acuan tukang-tukang lama dulu, tukang-tukang tua dulu. Dia sempat mengaji dengan tukang-tukang tua. Lepas tu Abang I Golok, kami panggil I Golok ataupun Abang Zamri. Kemudian Cik Azizi, tu antara tukang-tukang muda yang belajar yang saya dapat tahu belajar di Pantai Timur, ambil ilmu di sana, ilmu yang cukup hebat dan balik main di Kedah ni menghasilkan orang kata kerja-kerja hasil kerja seni ukir dan juga sarung-sarung Kedah yang cantik, yang berkualiti. Kemudian tak lupa juga pada saya pun panggil nama yang mereka selalu sebut dekat online lah, senang kalau kawan-kawan nak cari kan. In Putra. In Putra ni yang saya tahu dia anak murid Pak Mat Kasar. Betul tak? Betul ya. Jadi seorang lagi sahabat kita duduk di Ian, Cikgu Amri. Ni orang-orang yang glamour lah ni. Kita boleh tengok mereka sentiasa ada di orang kata di media-media sosial, terutama berkaitan dengan apa saja berkaitan dengan keris Kedah, mereka ada. Mereka suka kongsi maklumat, suka kongsi buatan-buatan mereka. Satu perkembangan yang saya rasa cukup seronok, cukup hebat. Maksudnya tukang-tukang muda kita ni, mereka dah mula. Kan? Jadi teruskan, saya secara peribadi dan pihak grup kami menyokong penuh hasrat tukang-tukang muda ni, teruskan, berkongsi, terus buat, terus bertanya, terus cari contoh-contoh. Kita sama-sama orang kata perbaiki ataupun perbetulkan dalam masa sama kita secara tidak langsung seni-seni pertukangan tua tu diteruskan, walaupun bukan diteruskan oleh anak cucu tukang, tetapi oleh tukang-tukang muda ni dapat diteruskan. Jadi kalau berdasarkan senarai yang kita dah ada daripada tukang tua tadi, termasuk tukang-tukang muda ni, kita rasa hampir 20 tukang kita dah ada senarai. Jadi Kedah ni kita nampak ada harapan cerah lah. Cik Zul dengan keris Kedah ni, kita cuba develop lah nanti macam mana. Kita sama-sama lah kan, daripada pihak muzium sendiri memberi galakan, daripada pihak persatuan, daripada pihak penggemar dan pelestari, apa sajalah. Jadi kita boleh terus orang kata kembang daripada landasan adat, dan juga nilai-nilai yang sepatutnya ada kepada sebelah keris. Okey, Cik Zul. Ya, Cik Ferus, maklumat yang cukup menarik lah. Saya yang berkaitan dengan tukang ni, ini merupakan maklumat terbaru yang kita dapat lah. Lama ni pun kita pun tak tahu lagi maklumat kata tukang ni. Yang lebih menarik dia, Cik Ferus Abang, tukang keris ni bukan saja dia tukang keris, dia juga tukang kayu kepada istana lah. Ini memang cukup maklumat yang kita panggil rare lah, yang baru kita dapat. InsyaAllah kita boleh ingat, kita boleh lepas ni, kita boleh lanjutkan lagi, mungkin kita boleh kerjasama lagi untuk kita cari balik ataupun kita impunkan maklumat berkaitan dengan tukang-tukang ni. Maklumat yang cukup berharga lah ni. Okey Cik Ferus ya. Saya ingat kita sembang ni, kita balik ni. Seronok kita sembang. Sedang tak sedang, dekat-dekat nak 2 jam dah lah. Jadi sebelum kita buat penutup majlis sembang kita pada pagi ni, kita respon lah kepada soalan-soalan yang ada di Facebook lah. Nanti saya bacakan ya. Okey, yang pertama ni. Okey, baik.
Ini adalah cadangan lah, cadangan daripada Encik Muhammad Suhaimi Mi. Cadangan kepada pihak muzium. Mohon selepas ini buat satu program persilatan Melayu yang akan melibatkan pemakaian budaya Melayu. Okey, untuk makluman Encik Suhaimi, sebetulnya kita dah rancang program macam ni, iaitu nak buat pada 18 sampai 22 hari bulan 3 hari tu. Tapi oleh kerana PKP, kita terpaksa mungkin tangguhkan ke tahun depan lah. Program ni yang kita namakan Festival Kota Kuala Kedah. Dalam program tu, salah satu aktiviti ataupun elemen adalah perkampungan warisan, perkampungan silat. Minta maaf, perkampungan silat, yang mana kita akan himpunkan silat, segi senjata-senjata Melayu, busana, yang dan lain-lain lah. Jadi terima kasih lah sekali lagi atas cadangan yang menarik lah. Okey, Cik Feiruz, kita ada 2 soalan daripada Putra Sendo Nagarimba. Okey, soalan pertama. Ekor lipas itu melekat atau boleh dicabut? Okey. Boleh jawab Ano? Ya, sila jawab. Okey, komponen yang ada pada sebilah keris ataupun sarung keris yang boleh dicabut hanyalah pada Cik Feiruz? Ya. Boleh ulang jawapan tu tak? Pasal line kita ni agak terputih tak saat ni. kasut ataupun bentuk lipas tu lipas tu tak dapat ditanggalkan lah. Kecuali kalau kita nak tukar lah kan, kata bahan dia dah rosak ke, dah lusuh, dah pecah, tukang boleh lah buka. Tetapi secara dasarnya dari segi kita nak pakai memang kita tak boleh ditanggal lah. Jadi ada soalan lagi? Okey, soalan kedua daripada Putra Sendo juga. Cikgu Feiruz, apa kegunaan belalai gajah tu? Apa kelebihan ataupun kekurangan kerih yang ada belalai gajah? Oh, dia tanya pasal kegunaan belalai gajah. Okey. Belalai gajah ni dia selain daripada kiasan ataupun kiasan bahawa salah satu kiasan dia kehebatan orang-orang Melayu ini, kita lihat salah satu suku kaum bangsa yang pandai teknikal. Okey. Keunikan keris yang ada belalai gajah ni, dia boleh digunakan sebagai orang kata alat penampan. Contoh bila kita orang kata berlaku pertempuran, apabila dua bilah keris bergeser,
Jadi bila musuh itu dilurutkan, bahasa kita dilurutkan untuk mungkin untuk mengenamkan bahagian tangan kita tu. Jadi belalai gajah itu jadi salah satu perisai untuk menampan agar tidak kena jari di bahagian bawah yang kita yang tengah menggenggam di bahagian picitan keris. Saya tunjuk bahagian picitan tu ya. Okey. Ini belalai gajah ya. Okey. Kalau kita pegang keris, kita kena dia ada satu tempat ni. Kalau kita tengok dia ada lekuk di sini ya. Bahagian sini dinamakan picitan. Guna dia adalah untuk kita letak ibu jari. Okey, kalau kita pegang keris macam ni lah. Letak ibu jari. Okey. Jadi soalan tadi tu kalau ada belalai gajah di sini, salah satu elemen yang kita kata menjadi medium untuk jaga jari kita yang ada pada bahagian picitan ni. Dia boleh sangkutlah di sini. Dia sangkutlah di bahagian sini. Jadi kekurangan yang wujud pada bilah yang tidak ada tidak ada belalai gajah ini, dia tidak mempunyai satu perisai lah di sini. Dia kena lebih berhati-hati lah kan. Walaupun begitu, bentuk keris yang tidak mempunyai belalai gajah itu juga dia mempunyai kawasan yang dibuat memang untuk membuang jika ada bilah musuh untuk mengena jari ni. Dia buang lah. Jadi itu antara ciri-ciri unik lah yang ada kepada keris Melayu ni. Kebanyakan keris Melayu Ni. Okey, Cik Fairuz, soalan yang ketiga daripada Putra Sendo juga. Putra Sendo ni nampak aktif ni, banyak bertanya. Dia minat tau. Alhamdulillah kita ada peminat. Bagus. Dia nak tengok tu, dia minta tunjuk sikit buku tu Cikgu Fairuz. Maksud dia buku tadi kot, buku yang pasal keris tu. Mungkin dia nak tengok sikit. Okey, buat Cikgu Amal, ini buku keris yang terbaru tu yang ditulis oleh Cik Zamli Makfiah. Ada dia punya information gambar dia di sini. And buku ni saya pun terlibat juga dalam pembikinan pembuatan design dan juga layout. Dan juga dua orang lagi sahabat yang terlibat dalam proses pengambilan gambar dan editing. Jadi kalau siapa-siapa sahabat-sahabat yang berminat untuk dapatkan buku ni, kalau di Kedah ni boleh kontak saya. Harga dia senaskah RM350. Kalau di Kedah ni tak ada charge post lah, kita jumpa lah dekat mana-mana simpang mana kan. Ini salah satu buku pada saya yang terbaik untuk mengenal asas keris hinggalah kepada advance lah. Sebab dalam buku ni dia menceritakan tentang sejarah keris Semenanjung, yang khusus pada keris Semenanjung. Kemudian dia menceritakan tentang perbezaan antara keris Semenanjung dan juga keris yang berada di luar Semenanjung. Jadi kita boleh tahu, ni bukan Semenanjung ni, ni mungkin keris Jawa, ni mungkin keris Madura. Ada diceritakan. Selain daripada tu, dia menceritakan juga tentang
apa orang kata, proses tempaan besi. Dia ada cerita dalam macam mana nak buat sebilah keris. Ada. Maksudnya kita kalau minat keris yang zero knowledge, tak ada pengetahuan tentang keris, dapatkan buku ni. Masih panas di pasaran ni. Baru tak sampai setahun lagi. Ada di pasaran. Dah terjual hampir separuh dah. Buku ni hanya diterbitkan 700 naskah sahaja. Tidak akan diulang terbit lagi. Jadi siapa yang dapat dia betul lah kata kan. Jadi buat Cikgu Ahmad, kalau berminat boleh hubungi saya secara peribadi pun boleh. Dan pada sahabat-sahabat yang lain boleh juga dapatkan daripada saya ataupun daripada penulis sendiri, Abang Zamli yang ada di Kuala Lumpur, dan juga pada sahabat saya yang di sebelah selatan Semenanjung, Saudara Rizal, ada. Jadi maklumat konteks mereka ni, tuan-tuan dan perempuan boleh masuk ke laman website, ke laman FB saya, search Fairuz Azian Ismail. Jadi nanti akan nampak, akan dapat konteks saya tu. Jadi saya akan bagi maklumatlah berdasarkan lokasi tuan-tuan di mana. Okey. So dapatkan buku ni Okey, harap dengan penjelasan tu tadi harap dapat menjawab persoalan yang dikemukakan oleh Putra Sendo Nagarima. Kemudian satu lagi soalan terakhir Cik Fairuz. Ya. Daripada Encik Samsudin bin Mahmud. Ya. Dia tanya, tukang Cik Din Tunjang masih adakah? Kampung mana? Tukang Cik Din Tunjang ni saya dapat maklumat daripada daripada Abang Zamli, Saudara Zamli. Saya secara peribadi tak biasa bertemu lagi tukang Cik Din Tunjang ni. Jadi mungkin lepas ni kita kalau saya dapat maklumat, saya akan bagi tahu. Mungkin kita boleh pergi ziarah lah sama-sama. Sebab maklumat tentang Cik Din Tunjang ni pun baru lagi yang disebutkan oleh Abang Zamli. Dulu Abang Zamli pernah sebut dah, macam Toat Ligo dia pernah sebut dah. Cuma kita tak sempat lagi nak berkunjung. Kalau insya-Allah kalau ada maklumat, nanti kita akan berkongsi dengan Cik Samsudin. Mungkin kita boleh buat kunjung hormat ke, pergi jumpa tukang Cik Din macam mana? Itu jawapan saya. Okey, harap dapat menjawab persoalan yang dikemukakan oleh Encik Samsudin. Ingat nanti kalau nak pergi, saya ingat pihak kita muzium pun berminatlah, nanti boleh ajak sekali, boleh kita pergi sekali kan? InsyaAllah kita boleh pergi sekali. Boleh. Okey, saya rasa dengan soalan yang terakhir tu tadi, saya ingat sesi sembang sejarah kita pada hari ini sampai ke penghujung lah. Tapi rasanya lepas ni ingat kita mungkin nak kena ada 2-3 sesi lagi, pasal banyak benda lagi yang kita boleh bercerita, kita boleh bersembang lagi. Tak apalah ni betul. Banyak lagi ni. Kan. Ini sebagai permulaan lah, maksudnya kita buka jalan. Jadi betul. Terima kasih sekali lagi kepada Cik Fairuz kerana sudi terima undangan kita. Sama-sama. InsyaAllah harapnya kita dapat bekerjasama lagi lah di masa hadapan. InsyaAllah. InsyaAllah Cik Zul. Terima kasih juga diucapkan kepada semua followers yang mengikuti sembang sejarah secara live ni. Jadi pihak saya, bagi pihak Lembaga Muzium Negeri Kedah, kita minta maaf lah pada hari ni agak line tu agak kacau sikit lah, kerap sangat terputus. InsyaAllah kita akan usahakan mungkin kita buat rakaman semula ke macam mana ke. Kemudian nanti kita akan upload dalam kita punya Facebook lah. Jadi boleh, insyaAllah boleh. Saya rasa takat itu saja. Jadi saya bagi pihak Lembaga Muzium Negeri Kedah Rahman
Sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada khususnya pada Cik Fairuz Azian dan juga follower-followers yang ikut Facebook live kita. Jadi sekali lagi saya tegaskan, kita mengalu-alukanlah sumbangan, saranan, pandangan daripada semua untuk kita meningkatkan lagi ataupun menghebatkan kembali sejarah kita ni. Jadi akhir kata, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga kita berjumpa lagi di sesi yang berikutnya. Cik Firuz.